ينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأزهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini saya ingin menguraikan maksud ayat yang telah saya baca tadi. Ayat yang telah saya bacakan tadi mengandungi sumpah daripada iblis ketika di dalam surga lagi. Setelah iblis dimurkai oleh Allah, maka iblis segera berkata, qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, disebabkan kau telah menghukum aku sebagai hamba-Mu yang derhaka, maka aku bersumpah nescaya aku akan kelirukan semua anak-anak Adam ketika mereka hidup di muka bumi, dan nescaya aku akan sesatkan mereka semua kecuali anak-anak Adam daripada hamba-Mu yang ikhlas. Sekali lalu saja kita sudah faham, tuan-tuan, inilah sumpah yang kemudiannya dilaksanakan oleh iblis dan anak cucu dia. Pertama, iblis dan anak cucu dia akan mengelirukan pandangan kita, fikiran kita, ilmu kita, amalan kita, budaya kita, makan minum kita, apa saja aspek hidup kita akan dikelirukan. Makna keliru ni kita faham dah. Secara kasarnya, yang baik kita pandang buruk, yang buruk kita pandang baik, yang salah kita pandang benar, yang benar kita pandang salah, yang penting kita rasa tak guna, yang tak guna kita rasa penting, yang kotor kita rasa bersih, yang bersih kita rasa kotor. Itulah seterusnya. La uzayyinanna lahum, maknanya kelirukan. Ini tuan-tuan, sampai dalam hidup kita ni, sepanjang hidup kita, kita rasa tak dikelirukan oleh syaitan? Tak ada. Hakikatnya banyak kita sudah menjadi mangsa syaitan ni dengan cara dikelirukan, sehingga kita tak tahu, kita tak sedar. Sebab itulah, tuan-tuan, di dalam Quran ada golongan orang-orang mukmin
yang berlarut-larut dalam dosa sehingga mati tak tahu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Kami berlarut-larut dalam dosa sehingga kami mati. Pasal apa? Dikelirukan. Semua peringkat. Kalau orang alim, cara alim. Orang bodoh, cara bodoh. Ya? Orang yang pandai, cara pandai. Orang tak beragama, cara tak beragama. Orang beragama, cara beragama. Dikelirukan, tuan-tuan. Kita tak pernah merasa telah dikelirukan oleh syaitan. Semasa Rasulullah hidup, Sayyidina Umar hampir-hampir dikelirukan oleh syaitan, tapi dia selamat. Sebab apa? Sebab dia bertanya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku tadi berjalan ke sana tu di depan ibadat Yahudi, seorang rahib Yahudi tengah bagi syarahan. Syarahannya bagus ya Rasulullah, macamlah Islam. Ya Rasulullah, boleh tak aku dengar? Sebelum Rasulullah jawab, turunlah ayat Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah, ambillah Islam seluruhnya. Jangan ambil sikit Yahudi, sikit agama-agama lain, tak boleh. Itu kan Sayyidina Umar nak dikelirukan, tapi ada Rasulullah selamat. Andainya Sayyidina Umar tak bertanya kepada Rasulullah, macam kita nak tanya siapa? Nak tengok Quran, kita tak tahu. Banyak dalam hidup kita ni babak-babak yang macam Sayyidina Umar ni. Betul lah ni. Tak ada tempat bertanya, kita pun terjebaklah, dikelirukan oleh syaitan. Banyak perkara dalam hidup kita ni yang kita lakukan, yang kita fikir baik, kerana telah dikelirukan oleh syaitan. Ini tuan-tuan, kita hendaklah kita waspada. Kita dampingilah orang-orang alim. Yang kedua, wala ugawiyannahum ajmain. Nascaya aku akan sesatkan mereka semua. Keliru memang susahlah, dikelirukan. Dah kita tengok baik, buatlah. Dulu tuan-tuan kalau bulan Safar, orang Islam di Malaysia ni berkumpul di mana? Tanjung Keling, mandi Safar. Semua orang di Malaysia ni, orang Islam mandi Safar ni bagus, tolak balak. Orang-orang agama susah payah nak sekat. Semua jabatan agama, semua orang-orang alim bangun, ini tak boleh, ini tak boleh. Ngambil masa 10 tahun, baru sekarang ni mandi Safar tu orang tak buat. Pada masa dulu mandi Safar tu macam suatu yang baik lah, tolak balak. Dalam Islam ada tolak balak, doa tolak balak, mandi taubat. Tapi alhamdulillah, tapi amalan-amalan yang dikelurkan oleh syaitan ni buruk, nampak baik, ini masih banyak lagi dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Masih banyak. Jadi kita mestilah waspada dua-dua kaedah ni. Satu dikelirukan, satu memang disesatkan.
wala ughawiyannahum ajmain, yang selamat manusia yang ikhlas saja, illa ibadaka minhum mukhlasin. Kerana iblis ni alim tuan-tuan, ilmu kita ni kalah sikit je, dia paling alim. Dan doanya dikabulkan Allah, dia minta panjang umur sampai hari kiamat, Allah bagi. Sebab itulah kita nak waspada tuan-tuan, dikelirukan. Amalan-amalan dalam amalan-amalan budaya dalam masyarakat kita banyak yang dikeluarkan oleh iblis. Misalnya tuan-tuan, amalan yang berkait dengan orang lelaki, nak gagah, nak tampan, nak hebat, nak kebal. Ilmu-ilmu ni semua memang biasa dalam masyarakat kita, sampai sekarang ada lagi. Macam mana cara iblis, syaitan ini menirukan? Dengan cara menggunakan ayat-ayat Quran. Menggunakan ayat-ayat Quran. Tuan-tuan insya-Allah sudah tengok dekat TV, susuk yang betul, susuk yang benar, susuk yang halal, gunakan ayat Quran. Jadi orang dengar, betul lah ini halal sebab guna ayat Quran. Sedangkan ilmu susuk ini ilmu syaitan. Kita boleh cakap ke syaitan boleh ke dengan ayat Quran? Hafal Quran pun ada tuan-tuan. Kita ramai tak hafal Quran, syaitan insya-Allah ada yang hafal Quran. Tanyalah perawat-perawat Islam, ketika dia merawat dengan baca ayat-ayat yang dia hafal, sampai hafal pun syaitan dalam badan tak mau keluar, dia baca lagi ayat banyak lagi. Lebih banyak lagi syaitan dalam tu ayat-ayat yang dia hafal. Inilah cara syaitan menirukan dia. Dengan cahaya saja kita pun sudah tertipu. Pasal apa? Selalu kita diajar cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya Quran, Kita diingatkan dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah Tuhan yang maha agung, yang maha sempurna, yang mengurus kehidupan orang-orang mukmin zahir dan batin, dunia dan akhirat, sentiasa mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Iblis menggunalah cahaya. Satu malam kita datang ke masjid ini seorang-seorang, pukul 3, Bilal pun datang. Kita buat tahajud, kita baca Quran. Tiba-tiba masjid ini terang benderang, walaupun lampu tak buka. Kan senang saja, tengok-tengok memang lampu tak buka, kenapa boleh terang benderang? Iblis pun lintaskan dah dalam hati kita, usaha aku tahajud sudah diterima oleh Allah. Inilah cahaya ibadat. Orang-orang Islam ni tuan-tuan, ramai yang diperdaya oleh syaitan dengan cahaya. Pergi haji baik-baik, elok pergi haji itu, balik buka cerita macam-macam. Ketika saya di Mekah, saya nampak cahaya dekat ufuk, terang benderang. Di sebelah kanan cahaya itu ada tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang bercerita macam-macam. Semua itu adalah tipu daya syaitan. Kita tak tahu. Kenapa?
Dia gunakan ayat Quran, digunakan kalimah la ilaha illallah. Dengan tokoh-tokoh agama pun mudah ditipu. Kita suka bangun malam wirid, tiba-tiba sebelah kita ada seorang keterampilannya hebat. Assalamualaikum, saya ini Nabi Allah Khidir. Kita boleh tolak ke? Datang ni Nabi Allah Khidir ni. Orang yang tertipu macam ni ramai, tuan-tuan. Assalamualaikum. Ceritalah. Sudah berjaya dia berusaha ibadat siang malam. Di Seremban ada berlaku macam tu. Dia susun wirid Khidiriyah. Jabatan Mufti panggil dia interview. Saya pun ada. Macam mana awak namakan wirid awak ni Khidiriyah? Oh, sebab yang ngajar saya Nabi Khidir. Dia datang malam-malam tertentu, dia datang. Dia keterampilannya 14 rupa. Kadang rupa Cina, kadang rupa Arab, kadang rupa Melayu. Amalannya pun wirid la ilaha illallah, baca ayat-ayat Quran, jaga akhlak, jangan sombong. Nabi Khidir pula boleh cakap Melayu. Kita tanya, ketika ngajar tu Nabi Khidir ajar awak dengan bahasa apa? Bahasa Melayu lah. Dengar suara pun kita boleh sesat. Dengar suara, bacalah Suratul Kahfi, ini perintah Rasulullah. Dia pun baca. Jadi si Mamat ni pun dia fikir ini wali Allah bagi tahu ni. Takkan syaitan suruh baca Quran. Dia pun bacalah Suratul Kahfi, rajin. Datang lagi sekian hari, datang lagi. Bagus. Dari satu masa ke satu masa dipimpin dah oleh iblis, ya. Begitulah tuan-tuan ni. Itu baru suara. Ramai orang yang tertipu oleh iblis, oleh syaitan dengan suara. Pula di kalangan masyarakat kita ni ada kaedah. Kalau dengar-dengar suara tu di sebelah kiri itu syaitan, kalau sebelah kanan itu betul malaikat. Ini dari mana ni? Kiri kanan kita ni bukan jauh, tuan-tuan. Ada yang bagi petua macam tu. Kan ramai kita temui orang yang dengar suara, akhirnya jadi apa? Jadi sesat. Kemudian suara itu bukan main-main. Suara betul. Seorang kawan saya, dia dengar suara, engkau ambil pasport antarabangsa, kemudian ambil tiket pergi Jakarta, nanti ada seorang pemuda tunggu engkau di pintu lapangan terbang. Kawan saya pun ambil pasport, beli tiket pergi Jakarta. Bila keluar betul ada orang anti. Awak si bulan-bulan je ikut saya. Naik kereta terus saja. Bukan ke mana, tuan-tuan? Bukan tepi laut, bukan dalam hutan. Pergi Masjid Demak. Bila pergi Masjid Demak, dia masuk aja, dia nampak tiang tatal itu, nama dia ada tertulis. Nama dia bin. Akhir sekali bin Sunan Kalijogo. Kawan saya ni cerita, oh rupanya aku ni keturunan Sunan Kalijogo. Sebab Sunan Kalijogo ni salah seorang wali songo yang hebat. Jadi iblis gunakanlah nama dia. Macam tadi Nabi Khidir.
Di sana tiga malam saja. Ya, balik. Dah balik akhirnya dia jadi apa? Jadi tukang obat. Perawat Islam yang hebat. Kasabnya hebat. Ya. Tapi akhir-akhirnya dia dengar, hari ni awak tak payah solat. Kerana awak hari ni sudah ngobat 6 orang. Tiap-tiap orang yang awak obat pahalanya 6. Awak ngobat 6 orang sudah 36 pahala. Sembahyang 5 waktu tu, satu waktu 6. 6 kali 5 30. Awak dah lebih dah. Satu ketika tuan-tuan, suara itu kata awak dah cukup jumlah besar. Mulai sekarang awak tak payah solat. Dia tak solat. Saya tanya dia, kenapa awak tak solat? Awak ngaku wali Allah, tak solat. Ustaz mana faham? Dia kata dah sampai jumlah besar, jadi tak wajib lagi. Ini kan syaitan, tuan-tuan. Baru suara saja, itu pun tak hebat. Lagi ada yang hebat-hebat suara ni. Kekuatan orang boleh angkat paling berat katalah 100 gram, dia boleh angkat 300 gram. Dengan apa? Dengan cara baca juga la haula wala quwata illa billah, tapi didalami oleh syaitan. Saya pernah bertemu seorang tua, namanya Wak Simin, orang Jawa. Dia kecil saja, kecil lah. Kalau saiz kita ni kecil, rendah. Tangan dia pun kecil. Dia tumbuk kerbau. Sekali tumbuk mati, tuan-tuan. Dia pernah cerita pada saya, dia pernah tumbuk orang Cina, orang India, sekali mati. Tapi polis tak dapat kesan. Sekali saja. Saya tanya, apa ilmunya Wak? Senang saja. Apa ayatnya Wak? Alam Nasrah. Dia guna Alam Nasrah. Alam Nasrah tu tumbuk kita mesti dah kena pada sasaran. Matilah orang tu. Tapi sebenarnya ilmu Wak ni ilmu syaitan juga. Kita keliru. Tumbuk, tendang, lompat, hebat-hebat, tuan-tuan. Saya ada seorang murid, bila berzikir dia panas, dia lari. Jemaah saya kejar, tapi apabila sampai ke satu tembok yang tinggi 10 kaki, ya senang saya lompat. Senang saya lompat. Murid-murid saya kata, oh tuan, dia hebat. Tembok 10 kaki, tembok batu, senang dia lompat. Ya. Kata saya, confirm lah. Dia mempunyai ilmu syaitan. Dia boleh. Itulah kita dengar dulu pahlawan-pahlawan dulu yang melawan Inggeris, katanya boleh lompat rumah, rumah yang tinggi macam masjid ni boleh lompat, lari daripada ditangkap oleh tentera British. Itu macam-macam. Naik peri tenggelam, hebat. Cucu Tok Gajah jumpa saya, dia dijerantut. Dia kata, Ustaz, saya ni cucu Tok Gajah. Apa ceritanya? Oh, Tok Gajah ni hebat, kekuatan dia. Saya cucunya ini pun dapat warisan kehebatan dia. Itu di di Sungai Jerantut tu pada masa dulu ada peri. Saya letakkan saja kaki sebelah saya di peri itu sengit. Kata saya, dia cikgu itu syaitan.
itulah yang dijanjikan oleh iblis, dia akan kelirukan. Munasabah tuan-tuan, feri itu kalau dimasuk ke kereta, berapa buah kereta pun tak sengit. Ini dia aja, pijak terus sengit. Ini bukan cerita orang lain daripada cikgu tu. Ada tangkal, ada itu, ada ini. Tapi dia menghadapi masalah kesihatan. Sebab itulah dia jumpa saya. Saya ini semua ilmu-ilmu yang salah. Ini semua tipu daya iblis. Mati-matilah dia kata, ini warisan datuk nenek saya, Tok Gajah. Memang tuan-tuan, dalam Quran pun orang-orang Arab yang diajak oleh Rasulullah masuk Islam, kami ikut agama datuk nenek kami. Adakah salah? Dan dalam Quran pun itulah alasannya. Sebab itulah tuan-tuan, kita hendaklah awas daripada tipu daya syaitan ni. Hanya Allah saja yang boleh menyelamatkan kita apabila kita dikurniakan oleh Allah hati yang ikhlas. Tetapi tuan-tuan, Allah yang maha pengasih penyayang pada hamba-hambanya jawab sumpah iblis tadi. Sesudah iblis kata, Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajmain illa ibadaka minhum mukhlasin. Qala, maka Allah berfirman, Qala hadha siratan alayya mustaqim. Wa iblis, aku pasti akan bagi jalan yang lurus, agama yang betul kepada anak-anak Adam. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Hamba-hambaku, wahai iblis, ketika di dunia nanti, engkau tidak ada kuasa, engkau tidak ada kebolehan untuk menguasai mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali anak-anak Adam yang memang ikut engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Selagi kita mengaku hamba Allah, Allah akan selamatkan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wahai iblis, para hambaku dari kalangan anak-anak Adam, kau tak boleh nak kuasai mereka, nak tipu mereka, nak sesat mereka. Kau tak boleh, kecuali illa ibadaka illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali anak-anak Adam yang memang ikut engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Kita ada rasa tak ikut syaitan? Tak ada. Ikut ustaz, ikut pak imam. Tapi dalam keadaan itu tuan-tuan, kita ikut syaitan, kita tak sedar. Walaupun kita pergi masjid, walaupun kita solat 5 waktu di sini, ada kemungkinan syaitan masih menguasai kita, kita tak tahu. Karena kita ikut dia. Illa manittaba'aka minal ghawin. Ada unsur-unsur kesesatan yang kita lakukan, kita tak sedar. Apa di antaranya dalam budaya kita yang kita ikut? Banyak. Antaranya apa? Seni mempertahan diri, seni bela diri. Bila kita sebut seni bela diri, macam-macam Pak. Ini gerak saja, ini tak ada apa-apa. Betul ke bersih? Kalau tuan-tuan
sama-sama menyaksikan peristiwa 13 Mei dan beberapa bulan berikutnya, sehingga apa itu huru-hara 13 Mei itu tamat. Ramai orang-orang Islam ni yang terlibat dengan apa? Tipu daya syaitan, dikuasai oleh syaitan dalam bentuk apa? Amalan-amalan yang berkaitan dengan kebal, kuat, macam-macam, 1001 macam. Muncullah pada masa itu, tuan-tuan, orang yang mengajar ilmu kebal. Mana-mana ada di Lembah Kelang. Saya fikir tuan-tuan ada sejarah juga di kampung ini, kerana ini pun Lembah Kelang. Apa ni, merebut sempak. Saya masa itu duduk di PJ, ikutlah kawan-kawan ramai-ramai pergi kampung pasir. Tengok orang apa? Belajar apa? Nak menerbangkan parang. Parang kita ni boleh terbang cari musuh, penggal leher musuh. Kan hebat. Ramai orang belajar. Tapi itu semua amalan-amalan jin, amalan syaitan. Kita tak tahu. Rupa-rupanya tuan-tuan, amalan ni boleh menerbangkan pedang yang senjata ni, itu amalan orang Dayak aja. Amalan apa? Orang Dayak. Cuba tengok kat Facebook tu, Panglima Jila, Jilax. Pedang dia ni tuan-tuan boleh menari kat sini. Orang kita tak ada yang boleh menarikan apa keris. Siapa yang pandai menarikan keris dekat Panglima Jila boleh terbang ke penjuru sana, dia tengok, jadi kawal. Dia boleh menari lagi di atas lantai. Tapi siapa yang sedar itu adalah tipu daya iblis, ya. Itu tanda bang. Jadi saya fikir tekak ni dah untuk pengetahuan kita, untuk kita sedar, kita belajarlah terus menerus ilmu Islam, terutamanya ilmu tasawuf. Kerana Syekh Abu Hasan Sadzali dia berpesan kepada kita, man lam yataghalghal bihadzal ilmi mata musirran alal kabair fa huwa la yash'ur. Siapa yang tidak belajar bersungguh-sungguh dan beramal bersungguh-sungguh dengan ilmu tasawuf ini, dia akan mati dalam keadaan dosa besar, dia tak sedar. Cukuplah setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina akhwatina wa li muallimina li masyayikhina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan muqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'bin wa la masaqatin wa sawin wa la nasibnaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. يا نبي السلام